makan petai, makan jengking, makan bodoh. Nabi haramkan. Kenapa haram makan? Sebab Nabi sentiasa didatangi wahyu Jibril AS. Jibril tak suka mulut busuk. Tapi orang macam kita, Jibril tak datang, tak apalah nak makan. Bagi Rasulullah itu perkara khususiat yang haram. Dia tak boleh. Nabi tak boleh jeling mata. Nabi tak boleh jeling mata dalam memberi keputusan atau memberi arahan. Haram. Kita boleh. Saudara nak jeling boleh. Jeling kat isteri supaya ambil otak anak. Rasulullah tak boleh jeling-jeling dalam memberi keputusan. Kalau Nabi setuju atau tak setuju, Nabi kena cakap. Nabi tak boleh main mata. Isyarat mata haram bagi Nabi SAW, yang disebut sebagai kha'inatul a'yun, khianat mata. Nabi tak boleh. Ini yang haram. Ada yang bersifat kita katakan sunat bagi Nabi SAW. Ada benda yang perkara-perkara ini sunat bagi Nabi SAW. Namun kita nak bahas dulu yang wajib bagi Nabi, yang mungkin kalau jatuh pada kita, tengok orang lah. Tapi yang penting dia tak wajib bagi kita. Pertama, solat duha. Solat duha, suatu mazhab mengatakan solat duha diwajibkan khas bagi Nabi Muhammad SAW. Namun kata Aisyah dalam hadis sahih, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a subhatal duha. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku tidak melihat Rasulullah SAW menaikkan solat duha. Setengah ulama kata antara yang wajib bagi Nabi solat duha. Tapi kata Qastallani, kataan ini ada sedikit nazar, sedikit kritikan. Kerana ada hadis Aisyah yang merupakan isteri Nabi SAW yang kata aku tak pernah tengok pun Nabi solat duha. Dan penyaksian Aisyah ni besar sebab apa? Nabi SAW biasanya solat sunat kat rumah. Tiba Aisyah kata aku tak pernah tengok pun Nabi SAW solat duha. Penafian Aisyah seolah-olah memberi maksud tidak wajib bagi Nabi SAW. Dan bukan sekadar tidak wajib, bahkan asal syariat duha pun tak ada asal secara umum. Sebelum kita bahas hadis-hadis yang lain, penafian Aisyah, baik kita dengar dulu semua. Hadis ini menunjukkan lemah pendapat yang mengatakan solat duha wajib bagi Rasulullah SAW. Al-Hafiz Ibn Hajar, itu Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad Kandani Al-Asqalani mengatakan pendapat tersebut tidak ditetapkan berdasarkan hadis sahih. Penjelasan ini akan dikaji secara mendalam berkaitan solat duha dan bab ibadat Rasulullah SAW. Kata Ibn Hajar, solat duha menjadi wajib pada Nabi SAW tidak ada dalil yang khusus. Tapi solat duha itu memang tak ada masalah. Solat duha memang disunatkan berdasarkan hadis Ummu Salamah, hadis-hadis yang lain, hadis Abu Hurairah. Yang Ummu Salamah juga isteri Rasulullah. Setengah ulama berkata, baik dari sudut solat duha itu wajib bagi Nabi SAW, kebanyakan ulama tak setuju kalau tidak ada dalil yang sahih. Tapi dari sudut solat duha itu sendiri memang digalakkan. Kerana walaupun Aisyah menafikan, barangkali Nabi SAW melakukannya, tapi tidak melakukan rumah Aisyah, melakukan rumah isteri-isteri yang lain, isteri-isteri yang lain. Dan barangkali Nabi nak tunjukkan bahawa solat ini kadang Nabi buat, kadang Nabi tak buat. Iaitu Aisyah nampak yang tak buat, manakala isteri lain seperti Ummu Salamah melihat Nabi buat. Jadi di situ kita katakan selesai masalah pertelingkahan. Sebab itu An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab solat-solat sunat boleh menyebut hadis-hadis yang begitu banyak bagi menyatakan kelebihan solat duha. Nabi SAW melakukannya dengan 2 rakaat hingga 8 rakaat. Dia tidak timbul solat duha itu syariat atau tidak. Ia disyariatkan dengan sepakat ulama. Penafian Aisyah sebab Aisyah tak nampak kat rumah dia. Aisyah tidak menafikan bahawa Rasulullah tak solat duha, tapi dia kata aku tak nampak Nabi solat duha. Sudah kena beza. Aisyah tak kata tidak ada solat duha, tapi Aisyah kata aku tak tengok pun Nabi solat duha. Macam saudara cakap pada anak, mak tak tengok pun kamu ngaji Quran. Pada anak ni mungkin ngaji kat luar, tok guru dia tengok. Tok guru kata dia ngaji saya tengok tadi. Cikgu ni kata saya tak tengok pun awak begini-begini. Cikgu lain kata tak, saya nampak dia begini-begini. Jadi menafikan bukan makna tidak secara asas. Nabi kata, Aisyah kata aku tak pernah tengok Nabi buat. Berarti Aisyah tak kata solat duha tak ada dalam Islam. Dia kata aku tak pernah dengar Nabi buat. Sebab itu saudara kita hati-hati dengan hujah. Nabi tak pernah buat pun, pada ilmu dia tahu Nabi tak buat. Kena kaji pula ilmu lain, Nabi buat atau tidak. Jangan pegang satu dia, Nabi tak buat. Betul, pada pandangan awak
Pada apa yang awak belajar, hadis yang awak hafal, Nabi tak buat. Dengar tak daripada orang lain, buat atau tidak buat. Umpama sebagai satu contoh, ini contoh, seorang nafi, seorang kata ya. Selalu bila kita jalan kaki, naik tangga, turun tangga, tiba-tiba kita kita katakan tergelencor kaki, ataupun kaki kita misalnya apa dia sebut dalam bahasa kita, tergelencor, terseliup misalnya, maka kita kalau nak suruh sebut cepat, kita sebut Muhammad. Dan saya dah buat beberapa kali, alhamdulillah. Pasal itu tergelencor kaki, ke naik tangga, turun tangga, lari, Muhammad, saya akan sebut Muhammad. Alhamdulillah dia kembali pada asal. Ini menunjukkan boleh tawassul pada Nabi SAW. Dan sahabat Nabi Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, perkara yang sama dia buat. Bila dia tergelencor, dia akan sebut Muhammad, maka baik kaki dia. Dan pernah ada seorang itu kena benih sama gelencor kaki, lalu kata Ibn Umar, sebut orang yang kamu sayang, maka dia sebut Muhammad, maka baik kaki dia. Setengah golongan kata, seorang kata ini syirik. Kenapa tak sebut Allah? Syirik. Sedangkan ia disebut oleh Bukhari dalam tarikh Bukhari dengan sanad yang sahih, dan Bukhari menyatakan ia disebut oleh para sahabat. Maka bila sahabat buat, takkan syirik. Menunjukkan boleh bertawassul dengan kata Muhammad. Bagi orang kata orang tak ada dalil, tak ada dalil. Bagi yang kata dia, kami ada banyak dalil. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Azkar dalam bab Muhammad. Ini menunjuk tentang tawassul. Kalau kita jalan, terpeliuk kaki kita, terseliuk kaki kita, sebut Muhammad, dia akan kembali balik insyaAllah. Maka ini saya nak cerita, ada yang nafi yang mengatakan tak ada riwayat pun. Ada yang tak ada, kamu yang tak jumpa. Ia disebut dalam, kita katakan, Imam Bukhari sendiri, dan disebut oleh Imam Nawawi, disebut oleh ramai ulama tentang bertawassul dengan Nabi SAW. Baik, di sini kekhilafan. Sebab itu dalam bab khilaf, ya, kalau bagi orang tak nak pegang, terpulanglah. Yang nak pegang, kita tak ada kata salah, sebab ada dalil. Kesemua mereka ada dalil. Yang benar, zahirnya, bila kita jatuh, kita panggil nama lain pada Allah, macam syirik. Tapi kalau kita tengok balik, saudara, kalau saudara lemas, saudara nampak ada orang tepi tu, saudara lemas, atau saudara tengok angkat barang berat, nampak bini saudara depan, suami, abang tolong bang, kesyirik tu. Sebutlah, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kenapa? Kita secara, kita katakan normal manusia, bahawa tidak salah kita meminta bantuan makhluk, selagi mana kita tidak beriktikad dia yang menyembuhkan kita. Jadi kena beza. Jangan mentang-mentang sebut je nama orang syirik. Macam tu awak tak payah minta tolong saya, syirik belakang. Misalnya, ni awak pergi tolong masak, syirik. Suruh saya, suruh Allah lah. Pasti kita akan melihat ia satu bentuk bobrokan dalil yang tidak konsisten. Dalam menyatakan syirik berkait dengan i'tikad. Seorang bila beriktikad, orang ni yang tolong Tuhan pun tak ada tolong, itu syirik lah. Tapi dengan berkata orang ni tolong saya, orang ni tolong saya, dan beriktikad yang menolong secara hakiki ialah Allah, maka apa syirik? Rasulullah pernah minta tolong Anas bin Malik. Ini kita kata komen pada orang yang kata menyebut Muhammad itu syirik. Ini benda-benda yang saya katakan tak patut kita cepat mensyirikkan orang, walaupun kita berlainan pendapat. Kewajipan duha ke atas Rasulullah SAW ada memadai dengan sekurang-kurang solat duha atau sebanyak-banyak rakaat duha, atau memadai dengan sekurang-kurang kesempurnaan. Kata ulama yang kata solat duha itu wajib bagi Nabi SAW. Baik, kalau kamu kata solat duha itu wajib, berapa rakaat Nabi wajib? Rakaat yang boleh dinamakan duha, yakni 2, ataupun sehingga paling sempurna, yakni 8. Minimum 2, sempurna 8. Al-Hijazi berkata, tidak ada pendapat mengenai hal tersebut, tapi dalam Musnad Ahmad disebut, qala Rasulullah SAW, umirtu bi raka'atil duha wa lam tu'maru biha. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk menunaikan 2 rakaat duha dan kalian tidak diperintahkan hal itu. Kata Hijazi, bila orang bincang kalau solat duha itu wajib, berapa rakaat? Tidak ada dalil yang khusus. Namun kata Hijazi, ada satu dalil yang kata aku diwajibkan 2 rakaat duha, ini minimum, dan tidak diwajibkan kepada kamu. Maka ia dalil. Sesungguhnya kata Qastallani, kewajiban ke atas Nabi adalah dengan sekurang-kurang duha, yakni 2 rakaat. Tetapi hadis tersebut adalah dhaif. Itu hadis yang kita bacakan di atas. Hadis tersebut ditentang juga dengan hadis Ahmad daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma.
Aku diperintahkan solat witir dan 2 rakaat duha bukan diwajibkan. Di sana ada hadis yang sahih menyatakan walam yuktab alayya. Aku memang diperintahkan solat duha dan witir, tapi Tuhan tak wajibkan. Setengah ulama kata dulu wajib, kemudian dinasahkan pada hak Nabi SAW. Jadi dengan kata lain, setengah ulama menganggap solat duha itu khususiat Rasulullah, tapi pendapat yang kuat tidak, walaupun Nabi buat. Dia bukan khususiat. Cuma Ustaz lain nak sebut ada yang berpendapat demikian. Kemudian solat witir dan sunat fajar. Solat sunat lain adalah witir dan 2 rakaat fajar, seperti diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak. Dalam hadis yang lafaznya dari Ahmad dan Tabrani disebutkan, "Thalathun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'un an-nahar wal witru wa raka'at al-fajri wa raka'at ad-duha." 3 perkara wajib ke atas diriku dan sunat ke atas kalian, itu solat witir, 2 rakaat fajar dan 2 rakaat duha. Sebagian ulama berkata Rasulullah SAW pernah melakukan solat witir ketika beliau dalam perjalanan atas kenderaan. Dia berkata sekiranya ia merupakan perkara wajib, saya dia tidak mengerjakan di atas kenderaan, maka difahamkan dari hadis tersebut Rasulullah SAW mengerjakan solat di atas kenderaan, dan perkara tersebut tergolong dalam pengkhususan. Penjelasan mengenai hal tersebut akan dijelaskan kemudian. Pendapat tersebut ditentang, iaitu bahawa sesungguhnya perkara tersebut memerlukan pada dalil, dan adakah yang diwajibkan ke atas Rasulullah SAW sekurang-kurang witir, yang 1 rakaat, atau paling sempurna, yang 11 rakaat, ataupun sekurang-kurang kesempurnaan, yang 3 rakaat. Ijazi berkata saya belum menjumpai dalil dalam hal tersebut. Baik, soalan kedua ialah solat witir dan juga solat fajar. Solat duha kita dah bahas. Saudara-saudara, umumnya Nabi buat belaka. Cuma kita nak tahu wajib ke tak wajib bagi Nabi SAW. Solat duha Nabi buat, dan ada anjuran supaya kita buat. Bahkan bila kita solat duha, kita telah memberi hak segala sendi-sendi kita dalam melakukan kebaikan. Manusia ada 360 sendi, dan setiap sendi bertindak akan buat baik. Kita tolong orang kat barang, segala sendi kita terangkat untuk buat kebaikan. Kita mendamaikan dua orang berbaloi, segala sendi-sendi badan kita bergerak untuk buat kebaikan. Namun kesemua itu dapat kita samakan hanya dengan 2 rakaat solat duha. Ada memang kita tak mampu nak tolong orang, cukup kita solat duha 2 rakaat, kita dah menyamai benda tu, tolong orang ni. Baik, itu tentang sahihnya solat duha. Cuma adakah wajib bagi Nabi? Jawapannya tidak. Walau ada mazhab kata izin. Yang kedua kita nak bahaskan solat witir. Sebab tahu Nabi SAW tak pernah tinggal solat witir, sehingga Imam Abu Hanifah menyatakan solat witir itu wajib tapi bukan fardu. Wajib tapi bukan fardu. Di sisi ulama wajib fardu sama, tapi di sisi mazhab Hanafi wajib lain, fardu lain. Ini perbahasa usul. Mereka berkata fardu sesuatu yang ditetapkan dengan nas yang qat'i, seperti solat di waktu, puasa, zakat, haji, itu fardu. Mengingkarinya kafir. Tapi wajib pula dia berdasarkan pada dalil-dalil yang bersifat zanni, dalil-dalil yang dia tak kuat, tapi adalah dalil. Kalau mengingkarinya berdosa, tak kafir. Seperti solat witir, seperti korban, ini wajib. Sebab itu kalau orang mazhab Hanafi disebut wajib, jaga-jaga. Ataupun orang yang misalnya dia biasa keluar kat India, dia mungkin bawa benda sama lah, wajib. Dia tak faham wajib di sisi Hanafi itu apa maksud. Dan itu kita perlu pada mengkaji usul fiqh. Wajib, fardu lain. Wajib orang tak buat berdosa di sisi Abu Hanifah, tetapi dia tidak kufur, dia tidak fasik, cuma berdosa. Tapi di sisi kita mazhab jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Hanbali, wajib fardu sama. Kita tak kata solat witir itu wajib maupun fardu, ia sunat muakkadah. Nabi SAW senantiasa solat witir. Adakah wajib bagi Nabi SAW? Baik, kalau wajib, kenapa kata yang kata tak sokong wajib lah? Kenapa Nabi SAW solat atas kenderaan? Kerana selalu tahu Nabi takkan solat fardu atas kenderaan. Disebut dalam hadis yang sahih Nabi SAW, bila dia solat sunat, dia akan solat atas kenderaan untanya. Tetapi bila dia nak solat fardu, dia akan turun. Dia akan turun. Sebab itu para ulama menyatakan tidak boleh sembahyang fardu pada kenderaan yang bergerak, melainkan kalau kenderaan itu berhenti. Kalau selagi mana kenderaan itu bergerak tak boleh. Kalau nak solat juga kena berhenti, turun solat. Melainkan ada satu pengecualian, melainkan memang tak boleh berhenti, macam kapal terbang. Berhenti memang habis waktu. Dan setengah mereka berpegang bahawa bila
Di atas kapal terbang tidak wajib solat. Biarkan waktu itu lepas.